Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk yang terakhir lah untuk kelima pendokumentasian lah. Okay, kita tengok apa yang ada dalam standard kandungan. Okay, standard kandungan yang pertama menerangkan kepentingan pendokumentasian dalam satu proses reka cipta. Okay, yang kedua menghasilkan dokumentasi reka ciptaan mengikut format yang ditetapkan. Yang ketiga, menghasilkan persembahan atau reka ciptaan menggunakan pelbagai media. Dan yang terakhir, mempersembahkan produk yang terbaik dalam bentuk dokumentasi secara berkesan dan kreatif. Okey, kita tengok yang ni lah, yang pertama lah. Apa dia pendokumentasian? Okey, apa maksud pendokumentasian dahulu? Okey, ia adalah satu laporan bertulis yang menghuraikan perincian reka ciptaan. Okey, pendokumentasian ni yang seperti kamu buat folio tu lah. Folio yang kamu hasilkan tu ialah satu laporan yang bertulislah, kamu huraikan segala perincian reka cipta kamu dalam dokumentasi tersebut lah, daripada awal kamu menyertakan masalah sehinggalah kamu menghasilkan lakaran dan menghasilkan produk prototipe tersebut lah sampai yang terakhir lah. Okey, kita tengok yang berikutnya. Okey, apa kepentingan pendokumentasian? Okey, apa pentingnya kena buat dokumentasi ni? Kenapa perlu kita buat dokumentasi? Okay, yang pertama, menjadi bukti ciptaan seseorang. Maksudnya kalau kita nak tahu dia adalah satu ciptaan sesiapa pun, so kita bukti dia melalui pendokumentasian tersebut. Okay, yang kedua, untuk memfailkan permohonan paten. Okay, permohonan paten ni maksudnya kita setelah kita siap satu reka ciptaan, kita nak lindungi kita punya hasil ciptaan ni. Kita tak mahu orang lain ciplak ciptaan kita tersebut. Kita nak patentkan dia lah. Maksudnya kita nak daftar kepada harta intelek tu sebagai ia adalah satu ciptaan yang kamu hasilkan lah. Okey, yang ketiga, memudahkan untuk membuat rujukan dan penyelidikan. Okey, maksudnya mungkin daripada dokumentasi yang kamu hasilkan ni memudahkan orang lain boleh merujuk lah daripada ciptaan yang kamu hasilkan, dia boleh rujuk untuk dia buat penyelidikan. Okey, yang berikutnya, apa format pendokumentasian? Okey, tertib untuk format pendokumentasian yang kamu kena ingat. Turutan ni mesti ikut turutan ni lah. So, kamu tak boleh skip ikut turutan ni. Okey, yang pertama, dalam dokumentasi mesti ada tajuk ataupun tema. Okey, apa tajuk projek kamu? Apa tema projek kamu? Mesti nyatakan first kali dalam dokumentasi. Okey, yang kedua, latar belakang penyataan masalah. Kamu kena cerita apa masalah yang dihadapi. Okay, yang ketiga, matlamat dan objektif. Apa objektif kamu hasilkan dokumentasi tersebut? Okay, yang keempat, fungsi dan kegunaan. Okay, kamu boleh nyatakan apa fungsi dan kegunaan bagi projek yang kamu hasilkan. Okay, yang kelima adalah lakaran. Okay, penghasilan lakaran lah daripada awal penjanaan idea kamu sehinggalah penjanaan terakhir lah. Okay. Yang keenam, deskripsi projek. Okey, deskripsi projek ni yang kamu nyatakan dalam projek kamu. Okey, apa-apa semua dari segi bahan yang kamu ataupun komponen yang kamu letak dalam satu projek tersebut. Okey, yang kedua, dalam deskripsi projek ni kita ada lukisan kerja. Lukisan kerja ni mungkin ada lukisan yang menggunakan tangan, manual ataupun lukisan menggunakan komputer. Okey, yang berikutnya adalah langkah dan teknik pembuatan projek dan pengujian produk reka ciptaan. Okey, yang tu adalah deskripsi projek lah, apa yang kena ada dalam deskripsi projek. Okey, yang ketujuh adalah penghasilan brosur. So, penghasilan brosur ni risalah lah maklumat berkaitan dengan reka ciptaan tersebut. Okey, yang berikutnya ialah yang ke-8, bibliografi. Okey, bibliografi ni kamu kena nyatakanlah senarai terbitan ataupun buku majalah, apa-apa sahaja yang kamu rujuk untuk buat projek tersebut. Dan yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ni adalah maklumat sokongan lah. Ada dalam bentuk data, gambar dan sebagainya lah, untuk kamu backup sebagai projek kamu tu. Okey, kita pergi yang seterusnya. Untuk yang seterusnya ialah format penulisan. Kita tengok format penulisan. Okay, format penulisan dokumentasi lah. So, dalam format penulisan pendokumentasian ataupun format penulisan dalam bibliografi lah. Maksudnya dalam bibliografi ni, macam mana kamu nak tulis dia punya penulisan dia tu. Okey, untuk buku lah. So, untuk buku, apa yang kamu kena tulis?
first kali starting ni mesti ada nama penulis. So kamu kena nama penulis. Okay, tahun diterbitkan dalam kurungan ni kamu kena tulis dalam kurungan tahun diterbitkan. Judul buku mestilah dalam bentuk italik. Maksudnya kamu kena tulis tajuk buku tadi dalam bentuk italik. Dan yang berikutnya adalah tempat diterbitkan, double dot, adalah nama penerbit. Okey, yang ni dia punya turutan dia. Okey, ni contoh lah. Yang di bawah ni contoh. Sariman, Zainal Abidin, Muhammad Hairi, Abdullah dan Zaidi Yusof ni nama penulis. So dalam kurungan 2015 ni adalah tahun diterbitkan. Okay, tajuk dia dibuat italik. Seni reka perindustrian daripada idea kepada lakaran. Yang ni adalah tajuk judul buku. Tapi kita kena tulis dalam bentuk italik. Okey, yang berikutnya ialah tempat diterbitkan dan nama penerbit. Okey, tempat di Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pusaka. Ni adalah nama penerbit. Okey, kita berikutnya kita tengok ensiklopedia. Okey, ensiklopedia. Okey, first sekali sebab ensiklopedia ni tak ada nama penulis lah. Selalunya dia melibatkan benda yang buku ilmiah yang besar. So dia ada judul saja. Kita start dengan judul petikan. Okey, judul dia apa dia? Tajuk petikan ensiklopedia tu apa dia? Okey, tahun diterbitkan dalam kurungan. Okey, lepas tu in tajuk. Ni kita start dengan in. Tajuk ensiklopedia ni mestilah italik. Maksudnya kita mesti pasti tulisan ensiklopedia ni dalam bentuk italik. Dalam kurungan halaman muka surat, kamu kena nyatakan berapa muka surat dia. Okey, lepas tu tempat diterbitkan dan nama penerbit. Okey, contoh lah Petronas. Okey, ni judul. Okey, tahun dia 1998. Ensiklopedia, tajuk dia apa dia? Sejarah dan Kebudayaan Melayu, halaman 1949 dan tempat diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, kita tengok yang berikutnya. Okey, format penulisan pendokumentasian bagi biografi, bagi kamus pula lah. Kita tengok bentuk kamus. Okey, kamus mestilah tajuk kamus kita start dengan tajuk kamus sebab tajuk kamus ni kita tak tulis nama pengarang lah, siapa nama pengarang. Kita start dengan tajuk dulu lah. Okay, tajuk dia mesti dalam bentuk italik dan mesti ada dalam kurungan edisi sebab kamus ni dia akan keluar setiap kali dia ada perubahan. So bila ada perubahan, kamu ada edisi 1, edisi 2 macam tu lah. Okay, yang berikutnya ialah tahun diterbitkan dalam kurungan juga. Okay, tempat diterbitkan dan nama penerbit sama macam buku tadi lah. Okay, tajuk kita tulis kamus Dewan. Lepas tu edisi keempat. Okey, dalam kurungan 2015. Okey, tempat Kuala Lumpur, double dot, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, berikutnya kita tengok majalah dan surat khabar. Okey, majalah dan surat khabar macam mana kita nak state dia punya biografi dia lah. Okey, yang pertama nama pengarang. Okey, nama pengarang dalam kurungan tahun diterbitkan. Judul rencana, apa judul majalah tersebut, tajuk bagi majalah tersebut atau surat khabar tersebut. Okay, nama majalah atau surat khabar maksudnya mestilah italik. Maksudnya surat khabar Dewan Bahasa News Time ke, Berita Harian ke, Sinar ke, kita kena bentuk dalam italik serta muka surat. Okay, contohlah nama pengarangnya ialah Cik Ninman. Dalam kurungan 2002 Jun. Okey, tajuk dia punya rencana tadi keracunan kimia semula jadi. Okey, dan dia punya nama majalah tadi lah. Majalah tadi Dewan Kosmik. Dia tulis dalam bentuk italik. Okey, dan muka surat 24 hingga 26. Okey, kita tengok pada berikutnya laman web pula. Okey, laman web ni yang selalu kita gunalah. Okey, yang selalu kita guna untuk biografi macam mana kita nak tulis. Okey, yang pertama mesti ada nama pengarang. Okey, nama pengarang kita ada tahun dan tarikh ataupun tahun yang diterbitkan. Okey, judul rencana mestilah italik. Mesti kita tulis rencana tadi dalam bentuk italik. Dimuat turun pada tarikh bahan yang diakses dan alamat URL. Okey, contoh dia lah Abu Bakar bin Yang. Okey, kita punya nama pengarang Abu Bakar bin Yang. Dalam kurungan 2015 Ogos 24. Okey, kemudian tajuk dia lah teknologi dan kejuruteraan di zaman kegemilangan Islam. Okey, ini sepatutnya italik. Lupa untuk diitalikkan. Okey, dan dimuat turun tu bila kita ambil bahan tersebut. Kita kena nyatakan dia ambil bahan tersebut pada Mei 25, 2017. Okey, alamat URL ni kita kena copy keseluruhan URL tersebut. Copy semua lah. Lepas tu kita copy, kita
stick dah di laman web yang kita ambil. Okey. Kita tengok yang berikutnya. Okey, persembahan. Okey, lepas kita buat pendokumentasian ni, macam mana kita nak persembahkan kita punya projek kita tersebut lah. Okey, yang cara yang terakhir lah selepas kita buat pendokumentasian, persembahan lah. Okey, persembahan ni kita menyatakan matlamat objektif produk yang dihasilkan, misalnya untuk mengatasi suatu masalah. Okey, so dalam kita punya projek Reka Cipta ni, apa yang kita nak nyatakan matlamat objektif, dia lebih pada kita untuk mengatasi masalah. Kita kena state apa masalah yang kita hendak selesaikan. Okey, yang kedua, menyatakan ciri-ciri suatu produk Reka Cipta seperti fungsi, keistimewaan produk dan lain-lain. So, kita nyatakan apa ciri-ciri produk tersebut. Okey, yang ketiga, menerangkan kaedah dan pembinaan produk Reka Ciptaan, termasuk bahan yang digunakan dalam menghasilkan produk. So, kita ceritalah macam mana kaedah pembinaan. Okey, yang keempat, mendapatkan pelbagai komen yang membina dan cadangan penambahbaikan dari kawan, guru dan pihak lain. So, kita dapatkan komen. Dan yang terakhir, dapat memperbaiki kualiti produk berdasarkan produk cadangan, penambahbaikan dan komen yang diberi. So, kita boleh tambah baiklah berdasarkan komen yang telah diberi. Okey, dan yang terakhir, kita nak tengok apa dia kaedah persembahan lah. Kaedah persembahan untuk projek kita. Macam mana kita boleh persembahkan projek kita ni? Kita ada dua kaedah. Satu, yang kita guna teknologi maklumat dan komunikasi. Yang kedua, bukan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, apa yang kita katakan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi? Okey, maksudnya contoh, kita menggunakan komputer ataupun perisian komputer tu untuk kita persembahkan projek kita. Contohnya kita menghasilkan PowerPoint. Projek kita tu kita persembahkan dalam PowerPoint, ataupun kita menggunakan video dan Adobe Photoshop. So kita persembahkan projek kita dalam bentuk penggunaan teknologi maklumat lah. Okey, yang berikutnya, yang kedua, kita tak menggunakan teknologi maklumat. Maksudnya tidak menggunakan ni, maksudnya mungkin kita tak menggunakan semuanya. Maksudnya kita boleh lagi menghasilkan poster, contohnya menggunakan perisian komputer, tapi dia lebih pada satu output yang kaku lah. So maksudnya kita hanya cetak, dia bagi bahan edaran berkaitan dengan projek yang kita hasilkan. Okey, sajalah untuk tajuk pendokumentasian. Sekian sahaja, terima kasih.